Sudahlah suami aku engkau rampas. Sekarang engkau hasut Pak Dia supaya aku diceraikannya. Kalau dia sudah tak suka dengan kau lagi, jangan kau tuduh orang tahu. Tepuk dada, tanyalah kalau puncanya. Apa kau cakap? Berani kau menuduh aku ya? Lebih dari itu aku berani. Engkau dah membuat suamiku benci padaku dengan menggunakan ilmu setan kau tu. Jaga sikit mulut batai. Kau jaga baik-baik. Main kasar apa? Aku tak mau sekarang. Nah, apa? Berani kau ya? Apa cakap? Engkau lagi dia tak ada pengejar, ada salah. Gigit aku ya? Binatang, katakan diri, semua nak bangun. Laki dah suka sama orang, berani bunuh orang. Ganya orang pada kota bor. Mana kita pulang? Siapa yang main tipu? Kau tak nampak aku terus satu. Kau ni cerewet macam mak engkau juga. Mak engkau lah yang cerewet. Selalu menyeksa mak aku. Tak apalah, bapak sayang mak aku. Mak engkau tu mengada-ngada. Mak engkau tu mengada-ngada. Berani kau kata salahnya. Aku nak tengok siapa yang menang. Kau Mak Kiambang, sebagai istriku yang muda, kau tak seharusnya berlaku kasar terhadap kakak kau. Abang memang nak menangkan si tua tu. Lain kali, kalau abang nak kasih sayang, pergi dapat si tua tu. Jangan dapat si sayang. Kiambang, bawa ke dalam. Mari, Mak. Jaga kau. Kau juga Mak Kiantan. Sebagai istri yang tua, sepatutnya kau lah yang mengalah. Cakap dengan baik, beri dia nasihat. Ini kau pula yang melebih-lebih. Oh, kerana dia masih muda, abang menyayangi dia lebih. Abang lupa asal-usulnya. Abang kahwin dengan dia bukan sebagai anak dara, tapi janda. Dari tempat manakah yang abang pungut? Diam kau, diam. Apa pasal saya mesti diam? Sedangkan dia mengganyang saya, abang diam. Sikit pun abang tak marah. Alah, sudahlah. Malu kalau didengar jiran-jiran kita. Sudah. Kiantan, ajak mak kau masuk. Malu? Kalau abang tahu malu, abang tak kahwin dengan perempuan sepanjalan. Mak, sudahlah. Mari kita masuk dalam. Oh ya, aku nak ajak kau besok menjalaikan. Apa ini lambat? Lepas Mak Kiantan. Apalah abang ni nyibuk aje lah. Marilah.
Kiantan, ulur ke jenang mak nak. Air ni mak lupa minum. Yalah. Lekas. Nantilah. Simpan dulu ya nak, nanti balik mak minum. Mak, kalau ada ikan yang cantik mak bawa balik ya. Baiklah nak. Kiantan nak piara. Abang ni tak sabar-sabar sangatlah. Mak pergi dulu ya Kiantan. Jangan lupa ya mak, ada ikan cantik bawa balik. Apa yang bising pagi-pagi ni? Sibuk sangat tak? Tibiat agaknya. Yalah, menyampah. Apa punya nasib? Kau tengok, seekor pun tak dapat. Sampai yang penuh. Kalau abang cuma nak beletih, nak menghambakan saya, buat apa ajak saya? Wah, kalau semiang tu yang ikut, abang buat dia macam permaisuri. Kau memang tak pandai mengambil hati orang. Sekarang ini, baru bilang saya tak pandai. Selama ini, kalau bukan saya, siapa? Kalau dapat penyapu baru, kain perca tak berguna lagi. Nasib malam. Dari pagi hingga ke petang, tenaga habis, ikan menang. Jadi, saya yang bawa sial. Bukan begitu maksudku. Diam sajalah supaya kita dapat ikan. Nasib sial. Jika dimasak, untuk menjadi tai gigi pun tak mencukupi. Lagi-lagi abang menuduh saya buat sial. Kalau saya sial, apa ajak saya kemari? Bukan kau yang aku maksudkan. Jangan dibuang bang. Minta saya untuk Kiantan. Untuk Kiantan. Apa kau lupa pantang larang orang mencari ikan? Baru saja mengenal kau sudah minta. Bang, jangan bang. Ayah, mana mak? Ayah, mana mak? Ayah, mana mak? Ayah. Sebuah pusara di air yang dalam, ibumu bersemayam damai aman. Suranan takdir kuasa alam, maut sikat mengikat kenangan. Inilah Kiantan. Kiantan tidak berumah lagi. Sabarlah, sabarlah. Ayah masih ada. Ayah akan berbuat apa saja untukmu, nak. Marilah ke dalam. Mari, nak.
Tengok, bukan diberi makan itik. Dia asyik menangis saja dari semalam. Mak! Oh, Mak! Tengoklah ni! Tengok, Mak. Dia asyik menangiskan maknya je. Menangiskan mak dia? Hei, tak mak kau ikut orang lain tahu? Macamlah. Dia tu seorang ada mak. Ya, Mak? Hei, orang suruh kasih makan itik, bukan suruh kau menangis air mata gatal. Tahu? Tahu? Padat muka kau. Mari! Rasa kan mak kau hilang. Tak malu. Ya kan? Mak, ayah. Sudahlah, mari kita balik. Mari. Buka pintu. Ya, saya datang, Bang. Anak-anak mana? Kantan sudah tidur. Kiantan saja abang tanya. Jadi si Gamal tu bukan awak? Bukan begitu. Kedua-duanya mereka itu anakku. Kiantan, tidurlah. Hari sudah malam, nak. Iya, ayah. Kiantan, kemaskan baju mak. Nyampah. Apa ni? Memekak aje lah. Mak, tengok ni, Mak. Mak tidur pun tak boleh. Apa ni, Kiantan? Menangis saja. Apa kau mau orang dalam rumah ni mati? Kalau kau nak menangis, pergi tidur luar. Apa nak kesiankan dia entah? Kenapa duduk di luar, nak? Kiantan belum nak tidur lagi, ayah. Hai, awak pun nak menangis sama? Kalau awak nak menangis sama, tidurlah luar. Kalau lama dapat melihat penderitaan Kiantan. Mak, kalau Mak hidup, bawalah Kiantan bersama. Kalau Mak mati, di manakah kuburnya? Mak.
masak ya. Sini katalah. Buatlah sikit. Tak ada rasa apa-apa. Aduh. Oh, kau nak balas dendam mak kau ya? Kiaban! Ya, Mak. Berapa kau? Aduh! Kiaban, tolong Mak. Aduh, pergi kau. Aduh. Maafkanlah aku, wahai ikan emas yang cantik. Aku tak ada makanan untuk ditaburkan pada kau. Aku tidak bermaksud, tapi aku rindukan kau. Ingatlah wahai Kiaban, aku adalah ibu yang telah menderma sebagai ikan emas, nak. Mak, Kiantan akan sentiasa kemari menemani Mak. Lihat air yang tenang, hilang rasa hati rindu. Tempat ikan mas berenang, jelma dari roh ibu. Bila hatiku sunyi, rindu pada kasih ibu. Kolam tempat yang abadi, ibu balas ilham rindu. Semenjak aku dewasa, ibulah syurga hatiku. Ibu kasih manja, pengasuh budi yang mulia. Semenjak aku dewasa, ibulah syurga hatiku. Ibu kasih manja, pengasuh budi yang mulia. Mana Kiantan? Kenapa dia tak makan sama? Dia belum nak makan. Katanya dia kenyang lagi. Lagipun dia bukan budak-budak. Apa yang awak susahkan? Makan sajalah. Yalah bapak ni.
makan semangat, ah. Nasi lagi, nak? Bang, tak makan lagi? Dah. Nasi dan lauk ada lagi untuk Kiantan? Lagi-lagi abang susahkan dia. Jadi selama ini saya tak bagi dia makan, lah. Tanya pun tak boleh? Hari ini Kian makan sedap, lah. Makan, anak selagi nak makan. Mak, mari mak, mak. Apa yang kau panggil aku? Tengok tu mak, tengok. Lagi-lagi kau makan. Apa agaknya? Dengarlah, wahai ibu, rintihan duka bela, dalamnya nasib diri, dirundung, diderita oleh kekejaman hati. Tempat kasih mesramu tak ku lupa, kerana kasihmu syurga hidup nanda. Ibu, tempat kasih rindu hati, biarlah ku tanggung derita ini, derita siksa diri. Ibuku tak ku lupa, kerana
Tuan diseksa tadi, Mak. Kena memungut makanan untuk Mak. Jangan dibuat serupa itu lagi. Mak boleh makan lumut-lumut dan aku lagi ini, nak. Mak tak suka kau disiksa kerana mengambil makanan untuk Mak. Pandai-pandailah kau menjaga diri, nak. Kerana kau hidup beribu diri, nak. Baik, Mak. Baik, Mak. Habis tu, Mak, ikan tu bercakap dengan dia. Sudah lama aku menaruh sangka. Ini sudah tentu mak dia menjelma jadikan mas. Takkan boleh kita diamkan saja, Mak? Memanda, tuanku. Beta sudah jemu dengan penghidupan serupa ini. Malam beta dipersandingkan dengan segala kebesaran. Tapi sewaktu fajar menyingsing, istri beta disamar maut. Harap diampun Tuan. Sudah banyak ahli nujum dan ulama yang cerdik pandai berunding dan berbicara. Tapi namun mereka masih jahil mencari sebabnya. Ampun Tuan. Beta takut dengan malam. Seolah-olah malam ialah Raja Maut, membunuh yang tak ada sebab dan bekas sebarang perempuan yang menjadi istri beta. Istri beta yang keberapakah ini, Memanda? Yang ke-12, Tuanku. Purnakalah jenazah pemaisuri beta dengan segala kebesaran. Tidak dijunjung, Tuanku. Dia sedang menjaga lembu. Ya kah? Bagus. Mari, tekan. Pandai tu, ha? Baca. Ada di dalam tengkau. Aku pesiang kau satu-satu. Wahai kamu semua, hatiku risau hari ini. Kenapa begitu? Janganlah kamu pergi jauh-jauh, menambahkan kerunsingan hatiku lagi. Baiklah, jangan susah. Kami semua tak pergi ke mana-mana. Lekar. Taruh hidung. Wah. Harap diampun, tuanku. Pacar itu akan menghadap. Boleh. Beta sangat berkenan dengan putri yang manis. Tetapi Beta tidak bermaksud nak membunuhnya.
harap diampun tuanku. Cubalah sekali ini tuanku. Pati ada membawa tangkal azimat untuk menolak malapetaka itu. Ampun tuanku. Tidak, Memanda. Gadis ini terlalu muda untuk mati. Sudah banyak tangkal dan azimat yang beda pakai. Mak juga padanya. Cubalah sekali ini tuanku. Tangkal azimat ini telah dipuja jampi oleh seorang betara guru yang bertapa di Gunung Puncak Mahkota. Perisai penyakit dan pelindung maut. Ampun tuanku. Adina?
tuanku. Beta menjadi pembunuh lagi. Lambatnya bawa kerja. Apa ni? Hani, kau nak terus ke kamar kau tu? Kau memang tak harus diberi makan, tak harus diberi cekik, tak tahu membalas budi. Kau tu memang sama dengan perangai mak kau tu. Biarlah mak menyiksa saya, memandikan saya dengan tumpah serana. Saya sanggup menerimanya. Janganlah ibu saya disebut-sebut akan menyiksakan rohnya saja. Berani kau melawan mak aku, ya? Lebih baik aku berbudi dengan ular daripada berbudi dengan engkau. Sekarang sudah pandai menjawab, ya. Amboi, Ajar dia, mak. Hei, aku menyimpan kau di dalam rumah ini seperti juga aku menyimpan duri di dalam daging. Tahu? Anak kurang hajar. Beta sudah berazam tidak akan kahwin lagi. Apalah gunanya beta beristri bila Fajar menyingsing istri beta disambar maut. Tidak semestinya tuanku berputus asa. Tuhan Maha Kaya. Patik sedang berikhtiar mencari helah untuk mengatasinya. Mana budak ni? Mana si Kiantan? Angkat air daripada tadi belum balik-balik. Dia memanglah tu, mak, agak pergi. Sebentar lagi tentu dia balik. Apa yang digaduhkan ni? Itulah abang, suka menyembelai dia walaupun dia bersalah. Hei, kenapa kau lambat? Kau mandi dulu ya? Tentu kau main-main di perigi. Tidak, mak. Air perigi cetek benang. Susah kan tak nak mencedoknya. Oh, kau buang air ya? Kau main bijak kau menjawab anak kurang hajar. Nah, mari kau buang. Belakang sekejap. Kenapa kau baca film Kiantan? Kiantan jatuh, ayah. Itulah, lain kali kau bekerja tu baik-baiklah. Kiantan, rindukan mak benar-benar. Datang menemui mak. Terubatlah rasa rindu di hati. Selamat tinggal, mak. Kiantan akan datang lagi.
Menurut renungan Patik, malang itu bukanlah ada pada tubuh badan tuanku. Apa maksud tuan hamba? Kejahatan adalah umpama senjata yang memakan dirinya sendiri. Cobalah tuan hamba terangkan maksud kata-kata tuan hamba itu dalam bahasa yang dapat kami artikan. Ya. Wanita-wanita yang mengawini tuanku bukanlah didorong oleh kasih sayang, tetapi karena muslihat diri sendiri. Muslihat apa? Coba tuan hamba jelaskan. Putri-putri dan gadis-gadis bangku menjadi permaisuri tuanku semata-mata untuk menjadi permaisuri atau hendak hidup dimandikan kemewahan. Ada di antaranya hendak membunuh ke bawah duli dengan ilmu sihir mereka. Jadi barang siapa yang mengawini tuanku bukan kerana cinta suci yang terbit dari hati yang ikhlas, mereka akan disambar maut pada esoknya. Pada pendapat Patik, tuanku akan menemui seorang gadis jelita yang memiliki serba keganjilan tuanku. Apakah keganjilannya itu, Tok Nujum? Ganjil hatinya yang suci murni dari segala tamak dan kebendaan. Ganjil hatinya yang tabah menanggung segala penderitaan. Ganjil memiliki sesuatu pemberian Tuhan yang tiada dimiliki oleh orang lain. Adakah agaknya gadis seperti itu sekarang ini? Tiap ramalan berkata, nyatalah ianya ada. Namun kebesaran mencari merata, ditemui tiadalah ia. Bagaimanakah itu? Burung bertuah hendak dipikat, bolehlah pergi seorang diri. Tuanku raja berdaulat, apa salahnya menyamar diri? Menyamar diri? Kalau benar ada, di manakah dan anak siapakah gadis itu? Mereka menghina pusara Mak.
selagi beta tinggal di dalam istana ini. Selagi itu kenangan pahit menyiksa batin beta, dan segala hasrat beta tidak akan terkabul. Beta telah mengambil keputusan akan menjalankan seperti nasihat ahli nujum itu. Tuanku akan mengembara. Ya, beta akan menyamar dan mengembara seorang diri. Pemergian beta mestilah dirahasiakan, dan beta tak mengizinkan sesiapa pun mengiringi beta. Tuanku, selagi beta tidak berjumpa dengan perempuan yang dikatakan oleh ahli nujum itu, beta tidak akan kembali. harap diampun tuanku. Patik pacar yang hina semua sangat berduka cita. Beta serahkan takhta kerajaan ini dengan kebijaksanaan Datuk Perdana Menteri dan datuk-datuk semua memerintahnya dengan adil saksama. Nasi kah? Bubur ni macam banyak air. Bubur. Kapten! Kenapa suruh makan bubur? Suruh melambau bijak kau ya? Lain yang suruh, lain yang dibuat. Nampak kau nak mengajak aku ya? Tidak, Kianta masak nasi. Mak kau yang mengajar masak nasi begini? Bising-bising saja ni. Abang tengoklah. Suruh cuci pinggan tak tahu, suruh masak nasi jadi bubur. Inilah anak dia punya manjakan sangat. Kenapa kau masak bubur, Kiantan? Tapi ayah... Diam! Angan-angan dah jadi perempuan suri agaknya ya. Cermin kamu kagak dulu. Hidup tak serupa orang. Kiantan tak pernah ada fikiran begitu, Mak. Abang tengoklah. Sepatah orang bercakap, 10 patah dia menjawab. Mak menuduh sesuka hati. Diam! Kau memang sama dengan mak kau. Banyak buruk, suka melawan cakap orang. Ayah juga sudah bencikan Kiantan. Memang siapapun akan bencikan kau kalau pergi kau begitu. Biar Kiambang masak nasi, Mak. Baiklah, Kiambang. Apa kau menangiskan ini? Kau ingat ada orang laki yang pertama yang cantik, tak? Kiantan sudah tak tertahan. Ayah pun sudah bencikan Kiantan. Oh Tuhan, berilah pertolongan padaku. Kiantan, ambilkan aku air minum. Kiantan! Oh, Kiantan! Ya, Mak. Anda
kau tuai? Kau nak ke mana? Kau solekan betul si Kiamang tu? Nak dipersembahkan pada Sultan. Kuntum bunga ini akan memikat baginda. Pusing dia. Teh lalak ini teh lalak bertuah. Beruntung Gona dapat menjadi permaisuri. Mak menumpang senang saja. Apa? Kau nak membunuh anak kau sendiri? Tidakkah kau tahu bahwa sebarang gadis yang mempersuamikan baginda Sultan akan mati pada subuhnya? Tiap-tiap kusut ada simpul. Tiap-tiap kuat ada lemah. Kiambang sudah memakai peninding. Akan musnah segala kuasa yang cuba menentangnya. Maut akan lemah berhadapan dengan peninding itu. Entahlah. Bunga tu pakai Kau dah lebih pandai dari aku nampaknya. Suka hati kau lah. Sekala-kala siap. Ay, anak aku dah jadi permaisuri. Sejuk perut aku mengandungkan kau. Kami berduka cita terpaksa mengampakan hajat tuan hamba berdua ini kerana ke bawah duli baginda bernama Bakti telah berangkat mengembara meninggalkan takhta kerajaan ini. Terima kasih Datuk. Hamba memohon diri. Silakan. Kemanakah perginya duli baginda? Tak dapat kabar beritanya. Permaisuri sudah balik? Kenapa jalan kaki? Mana Datuk Menteri Hulu Balang dan Dayang-Dayang yang mengiringkan? Kenapa tak dipersilakan masuk? Geli hati aku. Permaisuri. Beri bayangan teduh tiap masa, tempat berlindung kasih juga bakti, tempat bernaung rasa rindu hati. Tempat bernaung rasa rindu hati.
Kecantikannya tiada tara. Bulan pucat oleh serinya. Kalau Cendrawasih jadi ratu sekarang, maka gadis itu menjadi ratu di antara semua kaum wanita di dunia ini. Ampun tuanku, barangkali tuanku memuja lebih dari yang patut. Maklumlah, kalau hati telah terpikat, mulut banyak bersurat. Tidak, sebenarnya dialah perempuan yang dikatakan oleh ahli nujum itu. Banyak keganjilannya. Pokoknya tembaga, daunnya perak, bunganya emas, dan pohon sakti itu baik bila gadis itu hilang dari pandangan beda. Kalau begitu patih menumpang gembira. Ya Mamanda. Memanda, Tuan, tolonglah beda dengan Memanda sendiri pergi mencari gadis itu dan bawalah kemari untuk dijadikan permaisuri. ampun tuanku. Biar patih dikubur orang di tengah jalan, namun patih pulang tangan kosong tidak sekali. Patih akan laksanakan. Ampun tuanku. Makanya, kamu tahu seorang perempuan jati Bukit Sakti? Hah? Pokok Sakti. Pokok Sakti? Perempuannya muda? Ya, perempuannya muda. Cantik? Ya. Oh, itu anak hamba. Ya, di mana dia sekarang? Itu dia rumah. Marilah, mari. Baik, mari. Mari, Ya. mari. Jalan sini. Ini rumah hamba. Apa kau berdiri di situ? Pergi. Terkil budak ni lah. Kiambang. Nasib baik Datuk sampai kemari. Pokok itu kepunyaan anak hamba. Apa, Mak? Itu dia. Apa, Mak? Ini ada pulang baik. Kau mengakulah ada pokok sakti. Kiambang tak tahulah, Mak. Marilah. Kau tak mau jadi begini saja? Inilah anak hamba. Benar, hamba yang menanamnya. Dari benih kecil sampai dari pohon rindang. Oh ya, pohon itulah jadi teman anak hamba. Terkala duka dan rindu. Maafkan hamba, Tuan hamba. Sebenarnya pohon itu hamba. Diam, tutup mulut kau. Tapi Mak, Siapa itu? Oh itu anak tiri hamba. Bodoh, bongok. Mari ikut hamba. Baik. Mana dia? Sana tu. Mari tu. Mari.
Dekatlah, mana dia? Pokok sakti itu boleh pindah-pindah, Tok. Barangkali di sana, Tok. Mari. Mari. Itu dia. Tengok bunga dia. Inilah pokok sakti, Datuk. Bunganya tak serupa. Kau cuba mempermain-mainkan aku. Ha? Ini perintah raja, kau tahu. Berkata benar. Jika tidak, kau berdua akan kuhabiskan. Bunga emas dari pohon sakti. Oh iya, Datuk. Pokok itu sudah pindah di sana. Mari, Datuk. Pohon sakti tegak subur, tempat lindung kasih, kau menghibur hatiku yang sedih. Inilah dia. Itulah, Datuk. Hamba tak cakap bohong. Orang menyanyi. Tapi mana orangnya? Oh, itu, Datuk. Itu hanya suara penunggu pokok sakti itu, Datuk. Pengawal, Tok. Bawa pokok ini ke istana. Baik, Tok. Kenapa ini? Panas, Tok. Pokok itu membakar, Tok. Kalau betul pokok sakti ini kau yang punya, kau berdua berhak pergi mengambilnya. Pergi dekat. Benar. Serah, Mama. Ambil bersama dia. Pokok itu sekarang sudah membuangkan. Bagaimana boleh jadi begitu? Kamu berkata benar kamu. Pohon yang kupuja, beri bayangan, teduh tiap masa, tempat berlindung, kasih juga bakti, tempat bernaung, rasa rindu hati. Siapakah kamu? Hamba bernama Kiantan. Itu anak hamba di Diam, situ. pergi kamu. Kamukah yang mempunyai pokok sakti ini? Benar, Datuk. Cubalah kamu buktikan. Ya, kami percaya. Kamu yang dijumpai oleh raja negeri ini dan melarikan diri. Raja? Raja negeri ini? Ya, raja bernama Sakti. Ampun tuanku, Patik Pacal yang hina, menerima apa saja hukuman. Kalaulah Patik tahu tuanku raja negeri, tidaklah Patik melarikan diri. Ampunkan Patik tuanku. Ampunkan Patik tuanku. Beta tidak akan mengabaikan kamu. Memanda, beta telah dapat cendrawasih bertuah. Oh ya, di manakah pohon sakti itu? Di pekarangan istana. Iya. Memanda, tuan, umumkan perkawinan beta dan sediakan dengan segala alat kebesaran.
Ampun, Tuanku. Sudahkah Permaisuri Peta bangun dari beradu? Belum, Tuanku. Belum. Ampunkan Dinda, Kanda. Sekiranya Senda Gurau Dinda memurkakan Kanda. Adinda sayang, tidak sama sekali. Apakah maknanya ini, Adinda? Harta benda rebutan manusia, tapi bukanlah pada Dinda. Memadailah dengan kasih sayang Kanda. Sungguh ganjil hati Adinda. Hati Adinda jujur dengan sepenuh-penuh ikhlasnya untuk menghambakan diri sebagai istri Kanda. Emas, permata, dan harta kekayaan tidaklah pernah Adinda fikirkan. Mengapa Kanda bermuram durja? Adakah mada Adinda menyinggung perasaan Kanda? Oh tidak. Ahli Nujum pernah mengatakan hal ini. Hati Kanda gembira, puas mencari jodoh Tuhan telah memberi. Ampun Batik Tengku. Bunda. Oh Bunda. Batik menumpang gembira kerana Tuhan telah menyelamatkan. Dan Batik memohon diri balik ke kampung untuk sehari dua. Maklumlah tuanku, ada juga ayam itik dan ternakan Batik. Lekas benar Bunda nak meninggalkan kami? Ya Bunda. Mudah-mudahan Batik akan datang lagi tuanku. Dinda, Kanda. bekalkanlah Bunda dengan emas permata itu. Bunda. Menjunjung kurnia tuanku. Ananda, jangan lupa Bonda ya. Tidak Bonda, Ananda tidak lupakan Bonda, Ayahanda dan Kekanda. Batik memohon diri baik, tuanku. Bonda. Kanda. Ya. Karena sungguh gembira Adinda. Sangat berhasiat. Segala hajat akan dapat. Kanda. Adinda aku sayang. Adinda, Kekanda terpaksa berangkat melawat ke pulau-pulau jajahan Takluk bersama-sama pembesar negeri. Mudah-mudahan selamat Kanda pergi dan balik. Bilakah Kanda akan berangkat? Sekarang juga. Dinda akan menunggu kepulangan Kanda. Janganlah menyusahkan diri Adinda. Tak payah ditunggu. Dinda pun begitu. Wahai Dindaku sayang. Dan Kanda berjanji, jikalau Kanda pulang jauh malam, Kanda akan tidur diam-diam di sebelah Adinda. Kanda. Tunggu dulu ya. Tuan Permaisuri.
Ada apa, Dayang? Seorang perempuan muda nak jumpa permaisuri. Adinda. Kanda. Rindu, Dinda. Sila masuk, Kanda. Sila duduk, Kanda. Dinda, pedih benar hati Kanda merindui Dinda. Dinda pun demikian, sentiasa terkenangkan Kanda dan Bunda. Oh, Dinda, Kanda menyesal benar kerana menyiksai Dinda dulu. Hal itu tidak sedikit pun Dinda simpan dalam hati. Sudah pun Dinda lupa dan maafkan. Dinda, janganlah Dinda terkejut. Ayahanda sakit kuat, ingin menemui Dinda sekarang juga. Ayahanda, marilah kita ke sana, Dinda, sebelum terlambat. Nanti kesal pula Dinda seumur hidup. Tidak, Kanda. Dinda tidak dapat pergi selagi belum dapat izin dari Baginda. Pergilah segera. Dinda minta izin darinya. Mustahil. Kerana Baginda sedang melawat beberapa jajahan takluk dan akan pulang dalam beberapa hari lagi. Dinda tidak dapat pergi selagi tiada izin dari suami Dinda. Jika Baginda tahu pun, tentulah Baginda akan faham dan tidak akan marah. Sebab ayahanda dalam keadaan sakit teruk. Barangkali ada amanat akhir yang hendak disampaikannya. Kalau begitu, terpaksalah Dinda pergi juga. Mari, Kanda. Mari, Dinda. Mak sudah kurus. Rindukan kau, nak. Maklumlah, orang sudah kaya selalu lupakan keluarga yang miskin. Janganlah cakap begitu, Mak. Sedih hati Kiantan. Mana ayah, Mak? Mari kita ke dalam tengok ayah. Mari. Pergilah Kiantan. Apa yang takut? Biar nak mampus. Mudah-mudahan berjaya. Mudah-mudahan berjaya. Kau akan menjadi permaisuri. Susah mak mendapatkan Nina. Hai minyak kelawan tuntik, kena di kening menjengkit. Sering melimpah ke tubuh, cahaya naik ke muka. Kan berseri kau akan jadi ulam raja, nak. Anakku jadi permaisuri. Anakku jadi permaisuri. Kenapa kelak benar bilik peraduan beta ni? Kenapa pelitanya di sini, Dinda? Gelaplah bilik ni. Biarlah, Kanda. Pening benar rasa kepala Adinda. Dalam gelap begini, lega sedikit pening Adinda. Baiklah, Adinda.
Kanda, sepeninggalan Kanda, Adinda kurang sehat. Iya. Baguslah Dinda berehat. Janganlah dibawa bergerak-gerak, ya. Kanda gembira Dinda telah sembuh. Benarkah Kanda? Benar. Kenapa Kanda? Kenapa Kanda? Tidak. Tak ada apa-apa. Hanya pandangan Kanda kabur. Jangan marah ya Dinda. Tidak, Dinda tak marah. Barangkali Kanda kurang sihat. Iya. Biar Dinda rasa. Ya, Kanda tak sihat. Karena memang tak sehat. Kekuatan ilmu guna kita tidak akan kekal selama-lamanya. Jika habis ilmu itu, akan sedar semula fikiran Baginda. Sekarang pun sudah mula ada tandanya bahawa Baginda melakukan yang saya ini bukan kianatan. Jika Baginda, tengok bunga ini. Apa khabar Dayang? Baik, Makcik. Kalau Baginda dapat tahu, nyawa kita semua dalam bahaya. Jadi, sebelum kita semua dihukum bunuh, ada lebih baik kita membuat satu rancangan. Membunuh Baginda. Bagus, Mak. Ya. Tidak, aku tidak mengizinkan. Selama ini aku bersikap seperti tunggul kayu. Segala perbuatan jahat kamu, aku diamkan. Oh, Tunggul Mati sudah menyawa. Bernyawa dan sekarang bertindak. Semua perbuatan jahat kamu yang lampau aku telah biarkan. Sehingga anakku Kiantan menjadi korban kekejaman kamu berdua. Barangkali ayah ni makan akal berani. Sekali ini aku tidak akan membiarkan perbuatan kamu yang kejam dan menerhaka. Bagiku penderhakaan kepada Baginda adalah satu dosa yang tak dapat diampunkan. Biar apapun yang akan terjadi, aku akan menggalang perbuatan kamu. Boleh. Ampun Patik Tuanku. Ampunkanlah Patik Tuanku. Ada berita buruk Patik nak madahkan pada Tuanku. Berita buruk?
Berita buruk bagaimana, Bunda? Ampunkan Patik, tuanku. Merendahkan bertanda. Benda tahu matinya saja si penderhaka itu. Wahai kakak tua yang pandai berkata-kata, tinggallah kau di dalam sangkar ini. Jelaskanlah, wahai kakak tua, siapakah di dalam dunia ini yang bebas sebebas-bebasnya? Berat hatiku, seperti dirantai orang. Selamat tinggal. Anakku Kiantan. Ayah. Anakku Kiantan. Ayah. Maafkanlah ayah, karena ayahlah yang menyebabkan kematian ibumu dan menyebabkan kau hidup sengsara, nak. Tidaklah layak bagi seorang ayah minta maaf pada seorang anak. Apa yang telah berlaku adalah suratan nasib. Suami anak anda dalam malang, masih di bawah persona ilmu setan Ibu Tiri dan Kiambang. Hanya anak anda yang akan dapat menyelesaikan perkara ini. Marilah kita ke istana, ayah. Marilah, nak. Mari. Kemana burung? Kakak tua beda. Nanda, cepat Kiambang, ayah. Cepat datang, ayah. Jangan didapat. Ampun, ayah. Cepat Kiambang, ayah. Ampun, kalau mati tuanku. Tidak.
bebas. Kamu masih dihukum. Bunda. Dinda, kita bebas sekarang untuk terbang ke alam bahagia. Alangkah baiknya kalau Adinda jadi burung Sunda, supaya Adinda terbang dengan segera ke sana.